Kita akan terus saja sambung perbualan mengenai belia dalam topik kita yang seterusnya, bagaimana belia bakal mendepani 2021 ini. Banyak isu yang berlegar di fikiran golongan belia sekarang, dan untuk itu kami bawakan seorang yang sebenarnya sudah biasa belia usia. Kita tanyakan kepada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Jika diberi peluang dan juga satu cabaran buat belia itu, macam doktor tadi telah pun berjaya menghasilkan satu cabaran, dia tidak kata okeylah you tak boleh masuk OT, tak payah masuklah. Tapi sebenarnya okey, you tak bagi saya masuk sebab faktor kesihatan ataupun faktor keselamatan, saya buat tudung ni supaya saya boleh masuk. Jadi tidak ketinggalan peluang dan juga membuka ruang untuk ramai lagi wanita berhijab di luar sana dalam bidang perubatan untuk sama-sama berada dalam situasi tersebut. Pandangan doktor bila mengetahui tentang kejayaan tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, Selamat Tahun Baru Terence dan Zelha dan juga seluruh rakyat Malaysia. Berikan dia lihat daripada konteks bagaimana survival. Sebenarnya isu dia survival. Jadi kalau dilihat contoh tadi adalah contoh yang baik bagaimana seorang doktor muda survive, berkhidmat sebagai pakar dan juga pegawai perubatan di sana, dan masa sama juga cuba untuk mengadaptasi dengan situasi dan keperluan di sana. Jadi bila disebut tentang survival, maka golongan belia juga akan menjadi kreatif. Jadi bila kreatif tersebut dicampur dengan idea, maka akan lahirnya lebih banyak inovasi-inovasi baru yang boleh digunakan dan sesuai dengan keperluan semasa. Dan itu adalah contoh yang baik sebenarnya, Terence dan Zaliha. Kalau kita pandang ke tahun 2020 semula, apakah cabaran paling besar yang terpaksa dihadapi oleh golongan belia negara? Berdasarkan daripada dapatan kajian yang dilakukan dan juga survey kita lakukan pada bulan Ogos 2020, kita dapati bahawa ramai golongan belia sebenarnya resah. Terutama sekali berkaitan dengan pekerjaan. Disebabkan oleh tempoh kawalan pergerakan, termasuk juga bersyarat dan juga pemulihan dan sebagainya. Jadi banyak syarikat-syarikat, banyak organisasi-organisasi yang disertai oleh golongan belia di Malaysia sebenarnya terjejas. Termasuk industri-industri yang dikatakan kritikal seperti perhotelan, industri penerbangan dan beberapa industri-industri yang berkaitan. Tak dinafikan ada industri yang menyusut, ada industri yang makin mencanak bila tempoh kawalan pergerakan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam survey tersebut, kebanyakan golongan belia di Malaysia mereka sangat risau tentang pekerjaan. Ada yang bekerja, ini kumpulan yang pertama ya, yang mereka yang bekerja dan masih lagi bekerja dan bertahan sampai sekarang di organisasi, mereka juga tengah survive. Masih lagi dalam survival. Dan ada kumpulan yang kedua yang terpaksa diberhentikan ataupun menganggur kerana disebabkan oleh faktor-faktor dan juga situasi yang kita hadapi sekarang, COVID-19, menyebabkan mereka terpaksa hilang pekerjaan dan sama struggle untuk mencari pekerjaan. Dan sekiranya masih lagi tak dapat, mereka melakukan aktiviti perniagaan sendiri untuk mencipta peluang pekerjaan dan pendapatan sendiri. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, ada satu kumpulan lagi yang baru habis pengajian di universiti dan juga di sekolah, sedang mencari peluang pekerjaan dan mereka bersama-sama bersaing dengan kumpulan yang kedua tadi. Jadi itulah situasi yang sebenarnya meruncing dan ramai golongan belia sebenarnya resah. Mereka nakkan jaminan. Dan nombor dua dari segi faktor bila lihat kebanyakan golongan belia sekarang ni kebanyakannya family muda. Kumpulan keluarga muda. Mereka inginkan suasana yang mana mereka boleh membesarkan anak-anak, keluarga yang baik. Jadi mereka memerlukan rumah dan sebagainya. Itu juga menjadi faktor kenapa golongan belia sekarang resah. Terutama sekali dalam konteks yang saya katakan tadi. Tapi bila diwawancara pihak kementerian dan pelbagai agensi terlibat, kita ada portal untuk ruang pekerjaan, ada portal untuk upskilling ataupun menaik taraf kemahiran, menukar kemahiran. Bagaimana kira jurang di antara apa yang dicari ini dapat diberikan, sebab mereka ini bersaing dengan mereka yang telah ada pengalaman, dan majikan memang secara automatik akan cari mereka yang ada pengalaman supaya tak payah train 2-3 kali. Ya, terima kasih Zaliha, soalan yang baik. Sebenarnya pengalaman penting yang perlu dimiliki oleh golongan belia, terutama graduan daripada universiti dan juga lepasan sekolah. Kerana pengalaman ini sebenarnya yang didambakan oleh majikan. Banyak inisiatif-inisiatif yang telah dikemukakan oleh kerajaan, dan kalau kita lihat daripada belanjawan 2021 yang diumumkan oleh kerajaan, banyak inisiatif sebenarnya yang memfokuskan kepada keperluan mulia, termasuk untuk menyediakan latihan. Memang kita kena akui bahawa di dalam dunia yang mencabar, dunia VUCA kan, volatility, ambiguity, uncertainty kan. Jadi benda ini yang menyebabkan ramai
golongan belia sebenarnya terpaksa bersaing dan mereka juga perlu merebut peluang tersebut, dan sekiranya sinergi tersebut dapat dilakukan termasuk agensi kerajaan, swasta dan juga NGO serta badan-badan terlibat untuk memberi latihan dan juga pengalaman kepada golongan belia, ini merupakan satu bonus dan juga peluang sepatutnya dibuat oleh golongan belia. Dan kalau lihat insentif daripada Belanjawan 2021, contohnya program MyStep, program Short Term Employment Program, program pembangunan pekerjaan jangka pendek, dan juga kalau kita lihat dalam konteks perantisan, misalnya skim perantisan nasional, dan juga kalau lihat skim latihan dual nasional, dan juga program fellow perdana misalnya, termasuk juga dengan fellow korporat dan juga fellow usahawan. Ini sebenarnya memberikan peluang kepada golongan belia untuk didedahkan. Dan saya berpandangan sebenarnya kita patutnya dah sampai masa untuk golongan belia, terutamanya graduan universiti dan sekolah, untuk mereka dilengkapkan dengan kemahiran selain daripada kemahiran mereka miliki sekarang, iaitu bidang mereka masing-masing. Mereka juga perlu menyilangkan kemahiran tersebut dengan kemahiran keusahawanan yang merupakan satu medium yang besar sekarang, platform yang besar, terutama bila kita sebut tentang gig ekonomi, kan? Jadi peluang pekerjaan tersebut ataupun perniagaan tersebut tidak berlaku secara fizikal semata-mata, tetapi juga berlaku dalam konteks yang lebih meluas. Saya baru selesai baca buku terbitan Puah Chukang sendiri, Puah Chukang, Gurmit Singh. Dan dalam buku tu beliau menceritakan bagaimana pengalaman zaman kanak-kanaknya. Ayahnya bekerja sebagai petugas keselamatan di sebuah bank pada siang hari, dan selepas itu bila balik tukar uniform, bekerja pula sebagai pekerja keselamatan di bank yang lain. Dan ini pekerjaan yang tidak mendatangkan banyak pendapatan, namun keluarganya duduk dalam HDB flat, satu bilik, 3 orang kanak-kanak dalam satu bilik itu, yang ibu dan ayah tidur di ruang tamu. Soalan saya ialah kenapa golongan belia tidak mahu pandang kepada pekerjaan 3D yang ditinggalkan oleh pekerja asing yang telah pun kembali ke negara asal mereka. Jadi pekerjaan ini tersedia ada dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Walaupun gajinya sikit, tapi ada pekerjaan. Ya, saya setuju dengan Terence, dan cerita tersebut adalah cerita inspirasi bagaimana dengan kesempitan hidup mereka survive dan cuba untuk lihat peluang-peluang yang ada dan terus berjaya. Itu juga sebenarnya inspirasi yang sepatutnya diambil oleh golongan belia. Kalau dilihat sebelum berlakunya COVID-19, hampir 3 juta pekerjaan di Malaysia terdiri daripada warga asing. Dan kalau lihat kebanyakannya pekerjaan tersebut dimonopoli warga asing dalam sektor 3D. Bukan 4D, 4D itu lain, 3D. Kan, iaitu difficult, dirty and dangerous. Jadi bila pekerjaan tersebut sebenarnya di sekarang ini adalah satu demand yang besar. Pekerjaan ini sekarang. Ramai yang menganggap bahawa pekerjaan ini tak glamour, tak seronok dan sangat menyukarkan. Tetapi sebenarnya inilah peluang dan demand sekarang. Jadi saya berpandangan untuk memastikan bahawa sektor 3D ini lebih dilihat sebagai sektor yang dominan, perlu penjenamaan semula supaya sektor 3D ini agak common ataupun agak sinonim dengan masyarakat dan menjadi satu peluang pekerjaan yang setara dengan pekerjaan yang ada sekarang. Perkara ini sebenarnya kalau lihat di negara maju, mereka melihat terutamanya dari segi aspek pembangunan TVET, iaitu pembangunan teknikal dan vocational. Sebenarnya itu yang sebenarnya selari dengan keperluan aspirasi dan juga keperluan negara. Jadi bila kita lihat dalam konteks ini, golongan belia sebenarnya boleh menceburi peluang-peluang pekerjaan dalam sektor 3D ini. Dan kalau lihat sepanjang lepas PKP, kebanyakan pekerjaan ini ditinggalkan oleh warga asing. Sepatutnya ini yang menjadi peluang kepada majikan untuk mengambil pekerja tempatan, terutama daripada golongan belia, dan pastikan gaji juga setara dan setimpal dengan keperluan dan sara hidup negara pada masyarakat pada hari ini. Kita dapat lihat sebenarnya dalam jurang ditinggalkan, terutamanya dari sebagai pegawai keselamatan, banyak sebenarnya belia tempatan yang mula mengisi posisi tersebut. Mungkin barangkali sektor pembinaan itu lambat lagi lah untuk mungkin kerana persekitaran ekonomi negara, walaupun dalam cabaran susah sekalipun, masih lagi ada ruang untuk mereka memilih lagi, masih ada kiranya talian hayat lagi untuk mereka, nak ke tak nak. Kalau kita balik semula ke 2-3 langkah sebelum itu, sebelum masuk langkah pekerjaan, persekitaran pendidikan para pelajar siswazah kita, graduan kita memang setahun kebelakangan ini memang sangat mencabar. Bagaimana Dr. Lia ini memberi kesan kepada pembangunan belia, sebaik saja sebab kita tak tahu bila mereka boleh mula penggal semester yang baru. Jadi saranan doktor kepada mereka dalam situasi ini bagaimana? Kita lihat dalam sektor pendidikan juga turut terkesan. Kita akui bahawa dalam sistem pendidikan Malaysia juga mengalami suasana yang mana terpaksa mengamalkan norma baru, iaitu pembelajaran kebanyakan di dalam talian, baik di sekolah, baik
di universiti, kolej dan sebagainya. Jadi kita nampak bahawa dari segi aspek tersebut ada yang positif, ada yang negatif. Dari segi positif iaitu kemahiran mereka bertambah. Dari segi kemahiran mereka untuk mereka design ataupun melakukan pembentangan dan juga aplikasi-aplikasi komputer yang sebenarnya menjadi satu keperluan semasa. Dulu mungkin pelajar tidak tahu apa tu Google Meet, Zoom dan sebagainya kan. Sekarang mereka dah mahir, dah tahu nak gunakan Kahoot. Itu sebenarnya ada contoh-contoh bagaimana mereka telah mengadaptasi dengan suasana. Walau bagaimanapun terdapat juga kesan-kesan sampingan, terutama dari segi kesan emosi, mental, kesihatan dan sebagainya kan. Dan kalau lihat kebanyakan pelajar-pelajar universiti ini tak sabar nak pulang balik ke kampus. Ya, betul. Kan? Jadi kalau kita menyambut baiklah kerajaan telah umumkan, Kementerian Pengajian Tinggi telah umumkan untuk pelajar pulang semula ke kampus awal Mac. Ini merupakan satu petanda positif dan kalau lihat dalam WhatsApp grup pelajar saya pun mereka rata-rata gembira untuk dan tak sabar untuk kembali ke universiti dan saya jangkakan benda itu turut berlaku kepada semua belia-belia kita yang di luar sana. Kalau statistik tak meningkatlah. Kita doakan sebab apa yang kunci sekarang ni adalah kita dengan Allah SWT dengan untuk kepercayaan kita supaya benda tu dapat pergi jauh. Jadi berbalik kepada soalan Zahila yang pada saya rasa menarik apa sebenarnya yang perlu ada. Kalau dilihat dekat dalam konteks senario pendidikan, corak pendidikan juga seharusnya berubah mengikut keperluan semasa. Jadi lebihkan kepada proses-proses pembelajaran yang menggunakan kajian kes, melihat kepada problem based learning supaya graduan kita, pelajar kita di universiti ataupun di kolej juga mereka juga terdedah dengan situasi dan suasana yang mencabar dan sudah sampai masanya juga universiti dan juga institusi pengajian melakukan jaringan yang rapat dengan industri supaya graduan-graduan yang dihasilkan oleh universiti, kolej dan sebagainya mampu sepadan dengan keperluan industri. Yang itu yang kita perlukan sebenarnya. Dan kita lihat dari segi aspek itu juga pelajar-pelajar juga perlu didedahkan dengan aspek pembangunan keusahawanan. Saya ingin kongsikan apa yang dilakukan oleh pengurusan Universiti Putra Malaysia dalam agenda untuk kehadapannya, iaitu pertama untuk melahirkan graduan yang kental, yang berdaya tahan, yang mampu berdaya saing dan pada masa sama juga mereka juga turut didedahkan dengan kemahiran keusahawanan, terutamanya usahawan tani. Jadi kalau lihat dari segi aspek Terence dan Zaliha, makanan dan pertanian ni dua benda yang asas yang merupakan keperluan kepada hidup. Jadi mau tidak mahu kita tak lari-lari dengan strategi tersebut. Sepatutnya kita yang merebut peluang untuk lebih menyemarakkan lagi industri yang sebenarnya makanan banyak bergantung kepada negara luar. Jadi sepatutnya kenapa kita tidak melakukan sendiri untuk menghasilkan secara lebih agresif. Tetapi isu dia adalah sejauh mana pengetahuan pelajar didedahkan dengan kemahiran keusahawanan, peluang untuk masarkan perniagaan, menguruskan perniagaan dan mempromosikan perniagaan tersebut. Itu yang sepatutnya yang perlu diberi pendedahan. Sebenarnya ramai juga yang telah pun menjadi usahawan muda sebelum tinggalkan kolej lagi. Mereka sudah pun ada syarikat dan sebagainya. Dan ada butik online untuk menjual pelbagai keperluan bukan saja untuk rakan-rakan mereka tapi juga untuk dunia luar. Apakah cadangan yang terbaik yang boleh kita sampaikan kepada golongan belia itu sendiri supaya memperkasa diri bagi menghadapi tahun yang juga mencabar 2021? Ya, pada saya tahun 2021 ni adalah tahun penyembuhan untuk belia. Yang mana tahun penyembuhan ni perlunya survival, iaitu bagaimana belia juga perlu memiliki daya tahan untuk mengharungi tahun 2021 yang juga pada kita mencabar. Terutama sekali ekonomi dari segi sosial dan juga dari segi aspek-aspek spiritual. Ini penting. Kesihatan mental misalnya. Jadi antara cadangan yang perlu golongan belia cuba untuk rebut pertama sekali, cuba untuk mendapatkan akses untuk mengetahui bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan nombor satu. Kita bukan nak letakkan golongan belia ni sebagai golongan yang menantikan bantuan semata-mata, tetapi itu ada sebenarnya pemangkit, catalyst yang mungkin golongan belia boleh rebut, ambil peluang dan cuba untuk menggunakan peluang tersebut sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah dari segi aspek pembinaan karakter golongan belia itu sendiri, terutama dari segi pembinaan aset dalaman. Mantapkan dari segi kemahiran komunikasi, kemahiran komputer, aplikasi-aplikasi yang berkaitan, termasuk juga dengan kemahiran-kemahiran tambahan dan juga yang pastinya majikan, organisasi perlu bersama-sama untuk bantu golongan belia menyediakan mereka akses luaran yang lebih menyeluruh supaya mereka nampak potensi dan jaringan yang lebih luas. Okay, baik, terima kasih Dr. Muhammad Mursyid. Banyak note yang belia kita kena ambil sepanjang perkongsian tadi dan untuk itu kita sama-sama kita ikuti dan sama-sama kita menyokong satu sama lain dalam situasi beberapa tahun yang agak penuh dengan ketidakketentuan ini. Terima kasih Dr. sekali lagi. Terima kasih.